Dengan itu tamatlah pembahasan di peringkat jawatankuasa bagi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna. Saya kini menjemput Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab 20 minit. Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasul Karim Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Azim, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah. Terima kasih Tuan Pengerusi, terima kasih sahabat-sahabat ahli berhormat seramai 17 orang yang mengambil bahagian, yang cukup prihatin, cakna dan juga ambil berat tentang hal ehwal berkaitan dengan Kementerian Hak Ehwal, Kementerian Perdagangan Negeri dan Hak Ehwal Pengguna. Jamaah Ketua, sewajarnya dengan masa yang diberi kepada saya setelah banyak 20 minit tak sempat untuk menjawab satu persatu apa yang telah dibangkitkan oleh sahabat-sahabat sekalian. Bagaimanapun saya cuba untuk buat yang terbaik dan yang mana-mana yang sempat saya berjanji untuk menjawabnya dalam bentuk tulisan insya-Allah. Yang Berhormat Tuan Ketua, Tuan Pengerusi dan juga ahli yang sekalian, Yang Berhormat jempol. Tak ada. Tak ada, tak boleh jawab. Tulis. Tak sih? Ya. Jempol tak ada. Yang kedua Kulim. Sebab saya Kulim. Kulim Bandar Baru, terima kasih dan masih setia yang memberi beberapa cadangan dan juga pandangan yang saya rasa cukup positif untuk memantapkan lagi kementerian ini, yang mana mencadangkan supaya diadakan cadangan diperkenalkan sistem 2 tier atau 2 peringkat bagi minyak masak. Ini satu cadangan yang baik yang mana kita sebenarnya mengkaji, telah memulakan kajian untuk memperoptimalkan program subsidi di bawah kementerian ini. Samping itu, tumpuan adalah diberi bagi memastikan barangan bersubsidi diagih secara efisien kepada golongan sasar dan kita berusaha untuk seberapa daya mengurangkan keterisan. Walaupun ianya saya rasa agak mustahil, tapi kita akan cuba sedaya mungkin untuk mengurangkan keterisan. Dan yang seterusnya, cadangan 2 peringkat harga turut dikaji dalam kajian ini kerana ianya mempunyai potensi yang cukup baik. Namun perhatian juga diberi untuk syarikat-syarikat atau pengilihan minyak masak yang tidak mengeksport barangan mereka ke luar negara. Berkaitan dengan pattern, pattern pihak KDP dia melihat bagaimana perkara ini diperhalusi dan saya sangat setuju dengan apa yang dicadangkan oleh Kulim Bandar Baru kerana kita ramai sahabat-sahabat kita yang profesor dan juga penyidik-penyidik universiti, mereka terkilan dengan peraturan yang wujud. Jadi kita harap ianya akan dapat diselesaikan kerana banyak perkara-perkara ataupun input-input ataupun inovasi-inovasi baru yang mereka cipta tapi mereka tak boleh pattern kerana kekangan ini. Jadi terima kasih sahabat saya daripada Kulim Bandar Baru. Kemudian yang ketiga, Bukit Bendera. Ada Bukit Bendera? Ada. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Babi. Yang berkaitan dengan kos sara hidup, penstabilan harga minyak, program pengedaran LPG dan komuniti Drami dan MyEpo. Jawapannya ialah KPDP sedia bekerjasama dengan kementerian dan jabatan yang berkaitan untuk menangani isu selaras dengan peruntukan di bawah akta kementerian. Untuk makluman Yang Berhormat Ketua, saya juga ada menerima berkaitan dengan kenaikan harga sayur. Kenaikan sayur yang mana ianya dikatakan sehingga 200%. Tapi hasil yang daripada siasatan kita mendapati bahawa bila kita tanya di mana ianya berlaku, tidak ada. Ini fungsi. Dikatakan bahawa kobis bunga meningkat sehingga daripada RM7 menjadi RM16. Kemudian sawi pendek meningkat daripada RM3 menjadi RM9. Dan bila pegawai penguat kuasa kita ke lapangan untuk melihat dan meninjau apa yang dimaklumkan, saya difahamkan maklumat ini diterima daripada CAP. Jadi bila tanya CAP, mereka tak boleh tentukan di mana. Cuma mereka kata mereka ni just hearsay. Dan kajian daripada kita, daripada kawan kita mendapati ada kenaikan tapi tidak setinggi ini. Tidak setinggi ini. Jadi sebab itu saya menyeru kepada seluruh pengguna di seluruh negara, bila ada saja kenaikan yang mendadak, maklum pada kita. Sebab kita ada easy adu, direct online, kita ada pegawai pemantau harga, kita ada pegawai pejabat-pejabat di serata negeri untuk memantau secepat mungkin. Sebab semuanya ini bukan saja rakyat terkesan, kita pun terkesan. Kita pun ada saudara mara, adik-beradik yang terkesan dengan benda ini. Jadi sebab itu, kita mintalah tolong sangat-sangat pada rakyat di luar sana, ada kenaikan yang sebegini,
InsyaAllah kita cuba ambil tindakan. Kalau ianya mengambil keuntungan yang berlebihan, kita buat ada akta anti pencatutan. Siasa menjawab Bukit Bendera. Kemudian kita juga di samping kita tengok harga, kemudian kita juga cukup sensitif dengan keberadaan barang. Kita bimbang kalau barang ni murah tapi tidak ada, itu kebimbangan kita. Antara itu, isu yang dibangkitkan oleh beberapa yang berhormat seperti tadi berkaitan dengan minyak 1 kilo yang sukar untuk didapati. Kita dalam makluman kita, isunya ialah kerana, saya betul terang di sini, kerana bayaran kepada repacker ini agak lambat. Mereka yang ada cash flow yang sedikit, hampir tutup kilang-kilang mereka. Tapi Alhamdulillah, kita dah terima duit putukan daripada MOF dan kita dah selesaikan. Dan insyaAllah ianya akan dapat selesaikan dalam minggu ini untuk mereka-mereka yang menjadi repacker ini. Jadi kesian kepada mereka. Di samping itu juga yang betul, kita juga amat memahami apa yang dirasakan berkaitan dengan harga roti. Saya pun dapat maklumat berkaitan dengan harga roti Gardenia yang dikatakan akan naik bermula pada 1 Disember. Kita sedang siasat sama ada betul atau tidak. Sehingga hari ini ia tidak memaklumkan kepada kementerian untuk nak menaikkan harga tersebut. Itu untuk makluman Dewan Yang Mulia ini pengurusi. Kemudian yang seterusnya yang keempat, Kuala Kerai. Kuala Kerai ada? Tak ada? Tak ada, kita skip. Yang keempat, Setiu. Ada juga, balik juga. Teberau. Terima kasih Teberau. Teberau berkaitan dengan SSM. Dan kita juga menerima aduan betapa payahnya company secretary untuk nak menghantar barang ataupun permohonan mereka dengan masalah kena hantar secara fizikal, kemudian hantar secara hard copy. Jadi ini dalam zaman sekarang saya rasa ini memang tidak wajar. Jadi saya mengambil apa yang dicadangkan oleh Teberau untuk kita perbaikkan dan untuk kita tambah lagi nilai agar ianya berselari dengan ease to doing business. Okey, boleh saya tambah celah sikit? Sila. Kerana sudah lama lah kita guna penfaulan dokumen melalui secara atas talian. Tapi masih tidak sempurna lah. Mengapa separuh boleh naik, mau naik, tapi separuh punya kena masih fizikal lagi. Jadi saya harap ini bertambah baiklah supaya akan memudahkan kerja-kerja setiausaha korporat. Terima kasih. Terima kasih Babi. Dan memang kita tahu benda tersebut dan kita berusaha untuk nak memastikan ease of doing business, memudahkan, kerana ini juga satu pendapatan untuk negara. Walaupun tidak disebut dalam mana-mana bahagian dalam ni, saya respon fungsi. Kemudian berkaitan dengan Pasir Gudang. Terima kasih Pasir Gudang. Satu pandangan yang bagus, yang bernas atas konsep keluarga Malaysia supaya kita bantu-membantu untuk pastikan negara yang kita cintai ini akan terus. Sebab apa yang saya tekan tadi, bahawa kenaikan harga barang semuanya akan terasa. Jadi kita bersetuju dengan pandangan YB berhubung dengan perjawatan dan perkara ini akan kita lihat untuk memastikan bahawa apa yang dicadangkan tadi dapat kita bincang pada duduk semeja untuk pastikan segala masalah yang berkaitan dengan kementerian kita ini akan dapat diselesaikan. Kemudian berkaitan tumpak. Tak ada? Tumpak tak ada. Kuling dah selesai, Bukit Bendera dah selesai. Jemput. Rasah. Ini sahabat lama saya. Terima kasih Rasah, masih setia. Pembangunan infrastruktur asas. Kenapa 53.35 juta? Jawapannya ialah bajet ini ialah untuk menaik taraf dan kelulusan Integrated Enforcement and Management System, iaitu bernilai 3.5 juta. Kemudian peralatan piawaian timbang dan sukat di bawah Akta Timbang dan Sukat 1967 iaitu 10 juta dan 40 juta sewaan bangunan pejabat. Kerana untuk makluman yang berhormat, kita bukan sahaja kawal harga, keadaan barang, keberadaan barang, kita juga cek alat timbang sukat.
yang berada dalam market untuk pastikan tidak ada penipuan berkaitan dengan alat timah sukat ini, Tuan Pengurusi. Kerana kita dapati bahawa banyak berlaku penyelewengan, terutamanya yang dapat kita kesan ialah dari segi jual beli buah kelapa sawit. Jadi ini kita ambil perhatian berat untuk pastikan ianya tidak lagi berlaku penipuan kepada peladang-peladang sawit ataupun penjual-jual sawit, kerana harga sawit sekarang ni agak baik sekarang. Kemudian rasa juga bertanya berkaitan dengan emolument, pegawai pemantau harga. Pegawai pemantau harga tugasnya ialah melaksanakan program pemantauan harga yang melakumi pemantauan dan kutipan harga 480 barang. Keperluan pengguna di lebih 1,500 premis setiap hari. Tugas dia. Yang kedua, menganalisa dan menyedia laporan price alert dan dashboard untuk 10 item terpilih dan menganalisa harga-harga barang lain. Dan yang ketiga, perkhidmatan pegawai pemantau harga ini iaitu seramai 1,008 orang yang masih berkhidmat dan dilanjutkan sehingga tahun 2022. Ini suatu berita baiklah untuk mereka walaupun mereka sedia kontrak. Sila Rasa. Ya, terima kasih. Terima kasih Tan Sri Pengurusi. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang diberikan. Ya, memang pegawai pemantau harga itu penting. Cuma tadi Yang Berhormat Timbalan Menteri ada kata 1,008 orang ya kontrak dilanjutkan sehingga tahun depan. Macam mana kriteria untuk pemilihan mereka dan juga kontrak tu year to year ke macam mana? Setiap tahun ke, setiap 2 tahun ke, ataupun di kalangan mereka ada tak yang lantikan tetap punya? Mohon berikan sedikit perincian. Terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih Rasa, sahabat saya. Tuan Pengurusi, sebenarnya letter mereka memang daripada tahun ke tahun dan ada sebagian mereka diserap ke jawatan penguat kuasa. Dan yang malangnya saya pun terasa ke suatu yang cukup menyedihkanlah kerana ada antara mereka ni dah berkhidmat sehingga 10 tahun, lebih 10 tahun. Jadi ini kita beri keutamaan. Tapi walaupun bagaimanapun untuk masuk ke jawatan tetap, mereka perlu melalui proses yang digariskan oleh pihak JPA. Kemudian Rasa juga bertanya tentang isu kos sara hidup. Isu kos sara hidup juga seperti saya katakan tadi, akan kita mengambil berat berkaitan dengan hal tersebut untuk pastikan ianya kalau memang ada kenaikan tapi ianya berada dalam keadaan kawalan kita. Dan kita juga untuk makluman, ada yang bertanya tadi tentang nakol. Untuk makluman Dewan Yang Mulia bahawa dulu nakol ini dipengurusikan oleh Timbalan Perdana Menteri. Tapi bermula tahun ini Perdana Menteri telah bersetuju untuk menjadi pengurusi nakol. Ini satu berita baiklah yang menunjukkan betapa seriusnya kerajaan untuk nak mengatasi masalah kos sara hidup rakyat di negara kita. Kemudian Bacok berkaitan KBBM, pengedaran perdagangan, pengedaran dan perniagaan TTPM, perdagangan, perniagaan dan pengedaran. Okey, isu kos, baja dan racun. Untuk makluman, kita telah mengadakan Kementerian Kabinet HEP bersama dengan MAFI telah mengadakan satu mesyuarat untuk meninjau tentang kenaikan harga racun dan juga harga baja. Yang mana ianya dikatakan amat memberi kesan yang besar kepada hasil pertanian, yang mana dengan kenaikan hasil tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Bukit Bendera, ia akan berkait dengan hasilnya itu. Jadi kita telah bercadang untuk melihat dan mengkaji, mungkin sebahagian subsidi mungkin diberikan kepada mereka yang terlibat dengan acara tersebut. Begitu juga halnya dengan kos harga makanan ataupun harga ayam. Ada tak dengan harga ayam dan makan keperluan. Kita mengadakan mesyuarat kemarin bersama dengan MOF, MAFI dan juga Kabinet HEP, dan ada dicadangkan supaya diberi subsidi. Tapi pihak pemain industri mereka memohon untuk diberi soft loan. Dan pada dasarnya untuk makluman Dewan Yang Mulia, pihak MOF telah bersetuju untuk memberi soft loan kepada pemain industri ini untuk mereka dikenakan kosong interest dan juga dikenakan juga tidak dimoratorium selama 6 bulan. Jadi ini membantu. Mereka tidak nak subsidi. Ini satu benda yang boleh dipujilah kepada pemain industri ini. Kemudian KBBM. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Rasah tadi berkaitan dengan KBBM, ya, barang Malaysia tapi cetaknya di Bangladesh.
Dan jadi ini satu penemuan yang saya rasa cukup ironi lah yang berlaku, dan kita harap ini tidak berulang lagi. Dan bila barang Malaysia, kita bangga kerana hashtag barang Malaysia ini hashtag barang baik barang kita. Kemudian seterusnya Permatang Pauh berkaitan MyCC. Untuk makluman Permatang Pauh, saya minta maaf kerana tidak ada makluman, jadi kita akan jawab secara bertulis dengan apa yang ditanyakan. Jadi tidak ada masalah Permatang Pauh. Saya serahkan laporan tersebut yang berhormat kerana memang agak jelas dan dibuat pada tahun 2019. Sebenarnya kalau kita ambil kira agak menyeluruh tentang 5 item. Jadi saya boleh serahkan kepada kementerian kerana sayang kalau kita tak guna pakai saranan. Terima kasih. Saya mungkin boleh mencelah sedikit. Okey, terima kasih Permatang Pauh. Saya mengalu-alukan. Saya mungkin boleh mencelah sedikit, Mohd Timbalan Menteri. Kajian itu dibuat oleh MyCC ketika saya mengetuai kementerian dan dibentangkan dan dilaporkan secara meluas. Bahkan sebenarnya MyCC mempunyai satu pasukan pegawai muda yang sangat talented, sangat berdedikasi dan mempunyai kualiti kerja yang sangat membanggakan. Seperti yang sahabat saya Selayang dan Permatang Pauh bangkitkan, hasil kajian mereka itu sebenarnya ada hasil kajian yang sangat mempengaruhi polisi jika kerajaan mempunyai political will, termasuk dalam soal monopoli sebenarnya. Ya. Jadi tapi kajian itu dapatan mereka akan hanya kekal di situ jika sekiranya tidak ada political will untuk melaksanakannya. Sure, dan dapatan mereka itu sangat pada saya mempunyai kesan besar yang boleh mempengaruhi satu pembentukan dasar di bawah kementerian. Terima kasih. Terima kasih sahabat saya Kuliah Baru, satu pencahayaan bagus, dan insyaAllah seperti yang dikatakan tadi bahawa ini kajian dibuat dan saya pun difahamkan bahawa ini ada pembentangan dengan kajian tersebut, dan kita harap kajian tersebut akan digunakan oleh pihak yang berkaitan untuk melihat secara menyeluruh, secara holistik ke mana arah tuju agar tidak lagi berlaku kartel dan juga monopoli dalam mana-mana projek ataupun pembidaan dan juga perancangan yang dibuat oleh kerajaan. Seterusnya SIG. Yang berhormat, sikit lagi yang berhormat, kerana saya bangkitkan juga Tan Sri Pengerusi isu bahan makanan iaitu dedak yang dihasilkan oleh pengusaha tempatan, dan selalunya mereka rungut isu lesen. Kadang-kadang mendapatkan lesen bagi kelulusan untuk dijual dalaman agak sukar berbanding dengan apa yang sedia ada menerusi import. Saya harap yang berhormat dapat memastikan ada usaha ke arah ini, memudahkan lagi laluan bagi mereka menghasilkan dedak tempatan. So internally is supportive. Memang perlu ada penanda aras yang tertentu, kawalan kualiti, tapi untuk jangka masa sederhana dan panjang supaya kita tak bergantung kepada kenaikan harga import dan kos-kos lain yang sudah tentu akan membebankan kita sementara kita ambil kira penggunaan subsidi bagi short term. Mohon Yang Berhormat. Terima kasih, satu cadangan yang baik. Kita nak ada self-sufficient sebenarnya, kita ke arah itu untuk memastikan bahawa kita tidak bergantung kepada negara luar untuk makanan kita. Terima kasih. SIG, saya cuma tertarik dengan apa yang tanya berkaitan dengan pelantikan pembekal LPG di bawah program barang perlu LPG dan juga Komiti Drumming. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, dalam program pengedaran barang perlu LPG dan Komiti Drumming, pihak transporter adalah dilantik secara tender untuk membuat pengedaran barang perlu, dan ianya diberi kepada pembekal yang berlesen untuk menghantar dan menjual kepada point of sale yang ditentukan. Kementerian telah membangunkan SOP bagi program ini dan kriteria pemilihan ianya ialah seperti saya katakan tadi secara tender, bukan secara direct nego. Saya tarik juga dengan apa yang dicadang SIG supaya mengadakan kepenggunaan ataupun hal-hal pendidikan kepenggunaan ini di masjid-masjid ataupun di sekolah-sekolah. Jadi itu satu cadangan yang bagus, dan insya-Allah kita ambil pendekatan untuk menyedarkan pengguna seluruh negara agar di mana saja rakyat kita berada, kita mendapatkan mereka untuk persedaran
terutamanya hal-hal yang berkaitan dengan kepengunaan online dan sebagainya. YB Dungun ada. YB Dungun bekalan minyak masak subsidi bagaimana yang katakan tadi kurang. Punca kekurangan ialah permintaan oleh rakyat dan situasi ekonomi selepas PKP. Kemudian harga minyak masak botol hari ini telah meningkat sehingga 5,000 lebih. Jadi ini satu benda yang menjadi rebutan minyak satu paket ini. Dan yang ketiga, memang kita akui berlaku ketirisan. Dan perancangan untuk pastikan bekalan mencukupi, yang pertama meningkatkan kecekapan pengedaran, memastikan agihan kota bertepatan dengan nisbah penduduk setiap negeri atau tempat, memastikan paket dihadkan kepada kumpulan sasar sahaja, tapi ini sukar untuk dilaksanakan. Kerana setakat ini kita nampak orang yang tak layak untuk membeli minyak satu paket ini pun mereka beli minyak tersebut kerana harganya murah berbanding dengan minyak yang tidak disubsidi. Dan yang ketiga, meningkatkan penguatkuasaan. Yang Mak Ketua, saya rasa itu sajalah apa yang ingin saya nyatakan jawab daripada yang dibangkitkan. Minta maaf kepada Hang Tuah Jaya. Tuah Jaya nak jawapan juga. Hang Tuah Jaya masih setia. Last Mesti boleh. Hang Tuah Jaya. Silakan. Sahabat saya. Apakah rasional PJM? PJM bertujuan untuk membantu memulih dan merancangkan industri peruncitan. PJM, program jualan Malaysia, akan diadakan secara kerjasama strategik dengan pemain-pemain industri, dan ianya memang terbukti cukup memberangsangkan dan cukup membantu terutamanya selepas pandemik COVID yang kita alami sekarang. Dan alhamdulillah pada tahun ini kementerian mendapat 10 juta untuk program PJM ini. Saya rasa itu saja Tuan Pengerusi, sahabat-sahabat sekalian. Menteri Bayan Baru juga ada tanya beberapa soalan, boleh tolong jawab ke tak? Bayan Baru ada tanya beberapa soalan. Ada tapi saya tak sempat. Saya jawab saya bertulis. Saya rasa Tan Sri Speaker pun berminat nak dengar bagaimana kita boleh menghentikan scam call dan sebagainya. Saya serahkan kepada Yang Hormat Timbalan Menteri. Bayan Baru, sekejap. Bayan Baru. Sekejap Pengerusi. Bayan Baru berkenaan tani pengeluaran makanan, input pertanian, supply chain, itu Saya tanya tentang penguatkuasaan terhadap scam call, scammer dan juga money game dan juga JJPTR, Ponzi scheme dan sebagainya. Berkaitan scammer sebenarnya ia di bawah polis. Cuma apa yang boleh kementerian lakukan ialah setiap rakyat sebelum berurusan di dalam online ataupun talian, pastikan dia ada sijil SSM BizTrust yang berdaftar. Masalah scammer ni mereka tidak berdaftar dengan SSM. Jadi bila mereka daftar, kita tak dapat kesan di mana mereka berada. Sebab itu saya menyeru kepada seluruh pengguna, seluruh rakyat Malaysia, sebelum berurusan dalam online, pastikan syarikat atau company online tersebut mempunyai SSM BizTrust. Kerana bila ada BizTrust, ia dijamin ianya tidak ada penipuan. Itu saya boleh jawab apa yang dikatakan oleh Bayan Baru. Terima kasih. Terima kasih tuan-tuan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri, Yang Hormat semua. Masalahnya petang ini ialah bahawa wang sejumlah ringgit Malaysia 1 bilion 94,676,700 untuk kepala B25 anggaran pembelanjaan mengurus 2022